Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. 主内亲爱的弟兄姐妹们平安。 Saya berdoa kiranya setiap kita yang ada di rumah diberkati oleh Tuhan dan kasih karunia Tuhan menyapa setiap kita. 我的祷告就是但愿主的慈爱、平安、祝福常与在家中的弟兄姐妹们同在。 Minggu ini kita memasuki masa Lent yang kedua. 那么今天我们进入到大斋戒的第二主日， Bersamaan dengan itu gereja kita mengusung sebuah tema besar yang akan kita bicarakan sepanjang Lent ini, bahkan sepanjang tahun ini, tentang pengenalan akan Allah. 同时呢，我们教会在这一整年也要讨论到一个主题，叫做认识上帝。 Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar dari Pak Pendeta Andrew tentang bagaimana Allah membedakan orang benar dan orang fasik. 那么上一个礼拜，我们已经从曾天清牧师的传讲当中一起学习到上帝他如何分辨恶人和义人。 Minggu ini kita akan kembali mengenal Allah dari sisi yang berbeda. 那么今天呢，我们要从另外一个不同的角度来认识我们的上帝。 Sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa di hadapan 我们 Tuhan. 更多的认识神的话语之前，我们先一起来低头祷告。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Inilah setiap kami ya Tuhan. 主，我们在这里， Kami merendahkan hati di hadapan-Mu karena kami tahu hanya Engkaulah yang mampu menolong kami. 我们在你面前谦卑自己，因为我们知道只有你，上帝才能帮助我们。 Ketika kami hendak membaca firman-Mu, 当我们要读你的话语的时候， ketika kami mau merenungkannya, 当我们要思考的时候， kami membutuhkan hikmat daripada 我 Tuhan. 们需要你而来的智慧。 Selebih dari itu, tolong kami juga menjadi pelaku-pelaku yang berkenan di hati Tuhan dan memberkati sesama 我们也 kami. 求你帮助我们成为讨你喜悦的行道者。 Inilah doa kami ya Tuhan. 这是我们的祷告， Berkati kami. 求主祝福我们。 Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa. 奉靠我们的主耶稣基督，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudara, saya akan mengajak kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. 我们一起要来读神的话语，取自于诗篇第2篇第1到12节。 Saya ingin meminta kesediaan penginjil Mika untuk bisa membantu kita, menuntun kita membacanya di dalam bahasa Mandarin. 由我用中文为弟兄姐妹们来读诗篇第2篇第1到12节。外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰一同商议，要抵挡耶和华，并他的受膏者，说：我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。那时他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们，说：我已经立了我的君在西安，我的圣山了。受膏者说：我要传圣旨。耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业，将地基赐你为田产。你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。现在你们君王应当醒悟，你们世上的审判官该受管教，当存畏惧侍奉耶和华，又当存敬客战兢而快乐。12节，当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作，凡投靠他的都是有福的。 Saudara-saudara, berbahagialah setiap kita yang diizinkan membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们读神的话语，并且去思考的人是有福的。 Tetapi sekali lagi yang terlebih bahagia adalah setiap kita yang ditolong Tuhan menjadi pelaku-pelaku yang berkenan dan menjadi berkat bagi sesama. 但是更有福的是蒙恩行道者，这是更有福的。 Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 主耶稣基督里所爱的弟兄姐妹们， Kalau minggu lalu kita sama-sama belajar dari Mazmur 1 tentang ada dua jenis orang di dunia itu, yaitu orang benar dan orang yang fasik. 那么上个礼拜我们从诗篇第1篇当中已经学习到，在世界上有所谓的义人，也有所谓的恶人。 Maka Mazmur pasal yang kedua ini ada mengulang tema yang lebih kurang sama tapi dengan cara yang sangat 那 berbeda. 么诗篇第2篇呢，它大概重复同样的一个主题，不过用不一样的讲法。 Mazmur pasal 2 mengulang tema yang sama dengan menampilkan dua jenis respon yang berbeda. 那么诗篇第2篇呢，告诉我们有2种不同的回应。 Ada dua respon yang dapat diberikan oleh manusia kepada Tuhan yang memerintah di sorga dan di bumi. 那么
对于那个统管万有、坐在天上的上帝，人他给出2个不同的回应。 Respon seperti apa yang dimaksud? 那么怎么样的一个回应呢？ Mari kita bahas satu 我们 persatu. 一起来看。 Yang pertama adalah pemberontakan melawan Allah sebagai respon yang salah. 第一就是抵挡上帝，这个是一个错误的回应。 Pemberontakan melawan Allah adalah respon yang salah. 抵挡耶和华是一个错误的回应。 Hal ini dapat kita lihat di latar belakangi dengan ayat 1 dan 2. 那么我们可以在第1、第2节看到这件事情。 Di sana dikatakan mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-rekakan yang sia-sia, mereka bersiap-siap bermufakat melawan Tuhan. 这边告诉我们，外邦为什么争闹，万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰一同商议，要抵挡耶和华，抵挡他的受膏者。 Kalau kita melihat secara sederhana bisa digambarkan seperti ini. 那我们可以这样子简单的来说， Ada pihak satu yang disebut perusuh, yaitu bangsa-bangsa, raja-raja dunia, para pembesar yang bermufakat melawan pihak yang kedua, yaitu Allah dan yang 那 diurapinya. 么第一组抵挡第二组，第一组呢就是世上的万民，世界上的臣宰、君王；抵挡第二组就是上帝和他的受膏者。 Mereka melawan dan ingin memberontak terhadap Allah dan yang diurapinya. 那么他们抵挡上帝，他们要抵挡他的受膏者。 Pertanyaannya apa alasannya? 那么问题是有什么原因呢？ Apa yang menggerakkan pihak pertama ini kemudian ingin melakukan pemberontakan itu? 那么为什么第一组的这一组人呢，他们要抵挡呢？ Jawabannya yang sederhana adalah karena kegagalan mereka untuk memahami kebaikan dan kemurahan Allah. 答案就是因为他们没有办法了解上帝的慈爱。 Mereka menganggap ketika mereka ada di bawah kekuasaan Allah, di bawah kedaulatan Allah, mereka itu sedang terkekang. 他们以为当他们活在上帝的统管之下，他们是受欺压的。 Mereka menganggap bahwa ketika mereka ada di bawah pengawasan Allah, maka mereka sedang dibelenggu, mereka sedang dipenjara. 他们以为如果他们活在上帝的统管之下，他们像一个坐牢的人一样被捆绑。 Itulah sebabnya di alasan ketiga mereka berkata, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka, maksudnya Tuhan dan yang diurapinya, serta membuang tali-tali mereka daripada 为 kita. 这缘故，在第3节呢，他们说我们要挣开他们的捆绑，脱去他们的绳索。所谓的他们就是上帝和他的受膏者。 Mereka melawan dan memberontak Allah karena mereka menolak kekuasaan Allah ada di atas 他 mereka. 们抵抗上帝，他们拒绝上帝，因为他们拒绝上帝在他们身上的权柄。 Mereka seolah-olah ingin bebas, bebas dan bebas. 他们想要过一个自由的生活。 Kebodohan mereka tampak sekali di tempat ini. 那么在这边，我们看到他们的愚蠢， Karena mereka menghendaki sebuah kebebasan, padahal mereka tidak pernah ditawan, tetapi justru dipelihara. 他们渴望一种的自由，因为他们认为自己是被捆绑的。事实上，没有人捆绑他们，他们是蒙福的。 Mereka mengharapkan kemerdekaan dari belenggu-belenggu, padahal mereka tidak pernah kemudian ditawan, tetapi justru dipelihara. 他们是从来不被捆绑的，他们是被供应的，被 Ironi- 照顾的。 Ironisnya mereka justru ditawan oleh keinginan mereka untuk bebas dari Allah. 那相反的呢，他们被自己想脱离上帝的统管的那一种心愿所捆绑。 Kebodohan mereka karena mereka ingin bebas, karena keegoisan dan kebebasan semu yang mereka 他 inginkan. 们愚昧，因为他们自私，他们想要寻求那个虚假的自由。 Namun apakah pemberontakan dan perlawanan mereka ini akan membuahkan hasil yang manis? 可是呢，他们抵挡上帝会有怎么样的结果呢？是不是会有一个好结果呢？ Jawabannya tidak. 答案不是的。 Ayat 1 dengan sangat jelas dan tegas mengatakan mereka hanya melakukan perkara yang sia-sia, tidak 第 berguna. 一节告诉我们，他们所做的事是虚妄的事。 Mengapa? 为什么呢？ Inilah alasannya. 这个就是他的答案。 Alasan yang pertama adalah karena Allah yang sedang mereka lawan adalah Allah yang maha kuasa. 因为他们所抵抗、所抵挡的上帝是全能的上帝。 Dalam ayat 4 dan 5, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa. 在第4节这边告诉我们，上帝是一个掌权的上帝。 Sekalipun bangsa-bangsa bersatu, bermufakat, berorganisir melawan Allah, 虽然君王、臣宰他们一起来商议，他们一起要抵抗上帝。 sekalipun kerusuhan terjadi di muka bumi ini karena kesepakatan manusia-manusia berdosa, 虽然在世界上因为罪人的商议决定
要抵抗上帝。 Namun hal ini tidak mengagetkan 但 Allah. 是呢，这件事情并不使上帝惊吓， Hal ini tidak membingungkan 上 Allah. 帝也没有烦恼。 Kerusuhan yang diperbuat oleh manusia-manusia di muka bumi ini berbanding terbalik dengan ketenangan di sorga 那么 sana. 在世界上所发生的争闹，跟天上的平安是相反的、相对的。 Ketika manusia berdosa bersemangat membuat kerusuhan, memberontak melawan Allah, Allah itu tenang-tenang di sorga. 那么在世界上，当众人一起商议抵抗在天上的上帝，上帝在天上是安然的。 Bahkan Allah justru dicatat tertawa melihat perkara sia-sia yang dilakukan oleh manusia ini. 那么甚至呢，在这边告诉我们，上帝他发笑，他嗤笑他们。 Di dalam ayat keempat dikatakan dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. 那么第4节告诉我们呢，坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。 Dari ayat yang pendek ini terlihat bagaimana Tuhan itu dengan tenang duduk di tahtanya bersemayam dan tidak terganggu oleh kerusuhan yang dibuat oleh 那 manusia. 么在第4节告诉我们，上帝在他的宝座上，他是安静的，是平安的，是不受到世人争闹的任何一个影响。 Namun ketenangan daripada Allah ini tidak berlangsung lama karena dia segera membalas dengan murkanya, dengan amarah yang begitu hangat. 但是呢，他不但在那边安静，他就马上要起来，要向他们展示他的能力。 Hal itulah yang tercatat dalam ayat yang kelima. Nah, berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dengan kehangatan amarahnya. 在第5节呢，使他就是上帝要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们。 Dengan kata lain, 换句话说， keseriusan pemberontakan kerusuhan yang besar dan tersistematis dari manusia berdosa itu hanya sekedar lelucon bagi Allah. 那么换句话说呢，在上帝眼前，世人、恶人所筹划的任何一种争闹，在他眼前都是笑话。 Sebaliknya, 换句话，反而 ketika Allah bangkit di dalam murkanya dan kehangatan amarahnya, ini akan mengagetkan manusia-manusia yang memberontak melawan 当 dia. 上帝在烈怒中起来的时候，这个将要惊吓这些恶人。 Inilah alasan pertama bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa dan mengapa pemberontakan manusia berdosa adalah sia-sia belaka. 那么这个就是我们说到上帝统管万有的第一个例证，而人对他的抵抗是虚妄的事。 Apakah alasan kedua pemberontakan manusia itu adalah respon yang salah? 那么抵抗上帝是一个错误的一个回应，是什么原因呢？ Alasan yang kedua adalah karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. 那么他是绝对有权柄的上帝， Allah tidak hanya sekedar memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa, 他不单是一个有力量的神， tetapi dia juga Allah yang berdaulat. 他也是掌权的神。 Di dalam kedaulatannya dia memiliki otoritas penuh, otoritas ilahi untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya. 在他的绝对权柄里面，他有权利来实行他所要的。 Dalam kasus ini, dalam teks ini adalah ketika dia mengangkat raja yang diurapinya. 那么他在这里案例他所喜悦的王， Ia memilih dan menetapkan raja yang diurapinya. 他拣选并且设立他所拣选的君王。 Saudara-saudara yang terkasih di dalam 主 Tuhan, 内亲爱的弟兄姐妹们， Mazmur pasal kedua secara mandiri tidak menceritakan tentang siapakah yang tersurat yang dimaksud dengan yang diurapi itu. 那么在诗篇第2篇这边没有很清楚告诉我们他的受膏者那一个人是谁。 Tidak ada keterangan tentang penulis, penerima, peristiwa yang berlaku dan siapakah yang ditunjuk itu. 这边没有告诉我们这个作者是谁，然后受信者是谁，这个受膏者也是谁。 Sekalipun demikian, 那虽然如此， melalui terang dalam kisah para rasul pasal 4 kita tahu bahwa hal ini dinyatakan oleh Roh Kudus kepada Daud. 那么在使徒行传第4章的理解里面，我们知道这个是圣灵对大卫的一个启示。 Namun sesungguhnya apa sih yang hendak ditekankan dalam Mazmur pasal 2? 可是，在诗篇第2篇要强调的是什么呢？ Salah satunya adalah tentang Allah berdaulat memilih pemimpinnya. 就是上帝他有权柄，有绝对的权柄来拣选、来设立他要的那个人作为领导。 Allah berdaulat untuk menetapkan raja yang diurapinya. 他有权柄来设立他所受
他所膏的那个君王。 Dan di dalam kedaulatannya seharusnya semua bangsa-bangsa harus menerima keputusan dari Allah yang 那么 berdaulat. 在他的权柄之下呢，万民应当接纳他的 权柄。 Melalui raja yang diurapi inilah kemudian Allah akan menyatakan kekuasaan dan kedaulatannya. 那么透过他所膏的这个王，他将要彰显。 Melalui raja inilah kemudian bangsa-bangsa akan diberkati menjadi barang milik pusaka atau justru dihancurkan dengan gada besi. 那么透过这位受膏者呢，万民将要蒙福或者被刑罚。 Hal inilah yang tertulis di dalam ayat 6 sampai 9. 这个就是第6到第9节的记载。 Allah berkata, "Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus." 第6节告诉我们，上帝说：“我已经立我的君在西岸，我的圣上了。” Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." 受膏者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对他说：“你是我的儿子，我今日生你。” Perhatikan bagaimana Allah menegakkan kekuasaan dan kedaulatannya melalui raja yang diurapinya di ayat 8 dan 9. 那么上帝如何拣选，如何设立他的王位？我们看在第9节。 Mintalah kepadaku maka bangsa-bangsaku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang 第 periuk. 8、第9节告诉我们：“你求我，我就将列国赐你为业。” 为祭耶，将地基赐你为田产，你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。 Dengan kata lain sekali lagi, jangan melawan Allah dan raja yang diurapinya. 换句话说呢，千万不要抵抗上帝和他的受膏者， Karena itu adalah tindakan yang sia-sia dan tidak berguna. 因为那个是没有用的一个动作。 Justru melalui raja yang diurapinya inilah Allah akan menyatakan siapa dirinya dalam kekuasaannya dan kedaulatannya. 反而呢，透过他的受膏者，上帝将要彰显他自己，并且也彰显他的权柄。 Melalui raja yang diurapinya ini Allah di sorga akan menyatakan berkat di muka bumi atau hukuman di muka bumi. 透过他的受膏者，上帝要彰显他在世上的祝福和刑罚。 Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana luar biasanya Allah kita yang bersemayam di sorga dan juga menyatakan kuasanya di muka bumi. 那么既然如此，我们就会看到我们的上帝是一个坐在天上，也是在地上掌权的上帝。 Saudara-saudaraku sekali lagi, 弟兄姐妹们，我再一次的说， perlawanan dan pemberontakan melawan Allah dan raja yang diurapinya adalah tindakan atau respon yang keliru atau 抵 salah. 抗上帝也抵抗他的受膏者，是一个错误的回应。 Karena ini hanya akan berujung pada kesia-siaan, percuma dan tidak berguna. 因为这个是一个虚妄、无用、无意义的事情。 Kalau begitu sampailah kita pada respon yang kedua. 那么我们要谈到第二个回应， Bagaimanakah sesungguhnya respon kita di hadapan Tuhan? 我们在上帝面前的回应应该如何呢？ Maka Mazmur pasal 2 kemudian memberikan jawaban bahwa beribadahlah kepada Allah sebagai respon yang benar. 那么第二篇的11节告诉我们，我们要畏惧的侍奉耶和华。 Bahkan dalam bahasa aslinya kata beribadah ini lebih tepat diterjemahkan layanilah Allah sebagai respon yang 我 benar. 们就是要在原文里面要侍奉我们的耶和华，我们的上帝，这个是一个正确的回应。 Mengapakah beribadah dapat dianggap sebagai sebuah respon yang 那么 benar? 为什么侍奉它是一个正确的回应呢？ Pertama, karena beribadah adalah sebuah sikap pertobatan. 第一，因为侍奉它是一个悔改的一个表现。 Saudara-saudara, sikap pertobatan ini adalah sebuah sikap yang berbalik dari satu sisi ke sisi yang berlawanan 180 所 derajat. 谓的悔改，就是从一个方向转移到完全相反的另外一个方向。 Hal ini didasarkan pada ayat 11. 那么这个是11节所说 Di 的。 sana dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. 这边告诉我们，当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。 Ada sebuah perubahan sikap yang sangat mendasar. 那么这边有一个完全转移的态度， Dari sikap yang melawan, memberontak, dan seolah ingin menghancurkan menjadi satu sikap yang takut, gemetar di hadapan Tuhan. 从一个争闹、从一个抵抗的态度，转移到改换到一个战兢
畏惧的一个态度。 Sebagai manusia yang 那么 terbatas, 作为一个有限的人， sebagai manusia yang berdosa, 作为一个犯罪的人， maka tidak seharusnya kita itu melawan dan memberontak kepada 那 Allah. 么我们就不应该抵抗上帝， Yang seharusnya justru demikian. 那么应该如此。 Beribadah dengan takut dan gemetar. 我们应该畏惧的侍奉他， Karena memang dialah Allah yang layak. 因为他是配得， Karena dia Allah yang berkuasa. 因为他掌管， Dialah yang 有力量， berdaulat 他 baik 掌权， di sorga dan di bumi. 在天上也在地上。 Inilah mengapa pertama sekali beribadah itu adalah sesuatu yang benar. Karena ini adalah sebuah sikap pertobatan. 为这缘故呢，侍奉是一个正确的一个回应，因为这个是一个悔改的表现。 Alasan yang kedua mengapa beribadah kepada Allah adalah respon yang benar. 第二，为什么侍奉耶和华是一个正确的表现呢？ Karena beribadah adalah sebuah sikap pengakuan. 因为呢，侍奉他表示说承认他， Sebuah pengakuan akan Allah yang besar, Allah yang berdaulat. 我们承认他是一个伟大的上帝，掌管、掌权的上帝。 Hal ini didasarkan pada ayat yang 这 ke-12 就是12节所说的。 yang berkata supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. 这边告诉我们，当以嘴庆止，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。 Sederhananya dalam ayat 12 ini kita menemukan ada sebuah pengakuan 那么12节这边有一个承认，有一个告白， bahwa kita beribadah agar jangan sampai murka Allah menyala, bangkit dan membinasakan 意 kita. 思就是说我们要侍奉他，要敬拜他，要敬畏他，免得他的怒气发作。 Karena Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi memang bisa murka. 因为坐在天上、在地上的上帝，他是一个能发作、能发怒的一个上帝。 Dan dia sanggup dan mampu dan melakukan apa yang dia inginkan untuk membinasakan kita. 他能够按照他公义的标准来刑罚，并且审判恶人。 Oleh 审 sebab 判 itu 刑罚恶 kita 人。 beribadah mengaku bahwa memang dia adalah Allah yang 为 berkuasa. 这个缘故，当我们敬拜他、我们侍奉他的时候，我们是承认他是一个掌管的上帝。 Tetapi bukan hanya sekedar mengaku bahwa dia adalah Allah 但 yang 是他 berkuasa. 我们不但承认他是一个掌权的上 Di 帝， sisi lain ketika kita beribadah kepadanya, kita pun mengaku bahwa hanya kepadanya lah kita mampu berlindung. 当我们侍奉他的时候，我们承认我们的依靠唯有是他。 Ketika kita beribadah kepada Allah yang maha kuasa, siapakah yang akan menjadi musuh kita? 当我们敬拜那全能的上帝，我们的敌人是谁呢？谁能抵挡我们呢？ Ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak lagi memposisikan diri menjadi seteru Allah. 那么，当我们敬拜上帝的时候，我们不再是以神为仇的人。 Ketika kita beribadah kepada Allah, Allah yang maha tinggi itu tidak lagi menjadi musuh dan lawan kita. 当我们敬拜上帝的时候，坐在天上的那位上帝，不再是我们的敌人。 Itulah sebabnya disebut berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. 为这个缘故呢，最后一句话告诉我们：投靠他的人是有福的。 Kata berbahagia ini lebih tepat diterjemahkan diberkatilah orang yang datang kepada Tuhan, yang berlindung, yang beribadah kepadanya, karena mereka akan diberkati. 那些敬畏上帝的人、侍奉他的人、敬拜他的人、投靠他的人是有福的，是蒙福的。 Inilah alasan-alasan mengapa beribadah kepada Allah adalah respon yang benar. 为这缘故，我们说敬拜上帝、侍奉上帝是一个正确的回应。 Karena ketika kita beribadah kepada 因为 Allah, 当我们敬拜上帝的时候， kita bertobat dari sikap pemberontakan 我 kita. 们从我们抵抗他的这个态度中悔改， Dengan takut dan gemetar kita datang. 我们存着一个敬畏或者畏惧的心来到他面前， Karena kita mengaku dia Allah yang maha kuasa. 因为我们承认他是一个全能的上帝， Namun pula dia adalah Allah sumber segala berkat kita. 他也是我们万福之本。 Amin, 之源 saudara-saudara. 阿门吗？ Saudara-saudara, terpujilah nama Tuhan kita. 我们应当赞美我们上帝， Karena Mazmur kedua tidak hanya berbicara tentang puji-pujian. 因为诗篇第2篇不但谈到关于赞美， Yang terjadi pada masa di mana Mazmur ini ditulis. 当诗篇这首诗被写下来的时候，
Tetapi Mazmur pasal 2 ini lebih khusus, memiliki arti yang merujuk kepada nubuatan akan datangnya Sang Mesias, Sang Kristus, Raja yang diurapi oleh 那么 Tuhan 诗 itu 篇第 sendiri. 二篇，它不但讲到关于当时所发生的事情、当时的真理，它也讲到关于一个未来真理的一个预言。 Hal ini tertulis dengan sangat jelas dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. 在《使徒行传》第4章25到28节，很清楚的告诉我 Di 们， sana dikatakan, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambanya Daud Bapa kita, maka engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-rekakan perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para perbesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. 这个《使徒行传》第4章25、26节告诉我们：你曾借着圣灵托你仆人我们祖宗大卫的口说，外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚妄的事？世上的君王一起起来，臣宰也聚集，要抵挡主，并主的受膏者。 Dan inilah yang digenapi dalam masa perjanjian baru. 这个就是新约时期所成就的。 Ayat 27-28 mencatat demikian. 27、28节这样 Sebab 记载。 sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes yang mewakili raja-raja, Pontius Pilatus yang mewakili para pembesar, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel, melawan Yesus hambamu yang kudus, yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. 27节、28节这样子记载，告诉我们希律和本丢比拉多、外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所告的圣仆耶稣，成就你手和你一直所预定必有的事。 Saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana manusia berdosa ini menolak yang diurapi Tuhan. 这讲我们看到罪人如何抵挡上帝的受膏者。 Mereka semua seolah-olah ingin berhubungan dengan Sang Pencipta langit dan bumi, tetapi menolak yang diurapinya. 他们好像是愿意敬拜创造天地万物的主，但是拒绝他这位主所告的这个人 Dan 这个君王。 siapakah yang diurapinya itu? 那么这位受膏者是谁呢？ Dengan sangat jelas dikatakan bahwa Yesus Kristus hambanya yang diurapi itu. 那么这边很清楚告诉我们，就是主耶稣基督是上帝的受膏者。 Yesuslah penggenapan yang dikatakan dalam Mazmur pasal yang kedua. 主耶稣基督就是诗篇第2篇所预言的那位受膏者。 Yesuslah yang ditetapkan dan dipilih Allah menjadi Mesias, menjadi Kristus juru selamat 那 dunia. 么是主耶稣基督被上帝所拣选成为世人的救主。 Dengan sangat tegas, Yesus adalah Kristus yang diurapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Allah tentukan dari semula. 耶稣是基督，他被告，他也被这个预定要成就上帝起初的那个旨意。 Dan Yesus adalah gambaran dari Allah itu sendiri, bukan? 主耶稣基督就是神的形象。 Dalam Matius 28 ia berkata, 是马太福音28节，他这样子说： Kepadaku telah diberikan segala sekuasa di sorga dan di bumi. 天上地下所有的权柄都赐给我了。 Bukankah hal ini sama seperti Allah yang memerintah langit dan bumi? 那么这个跟坐在天上地上统管万有的上帝岂不是一样吗？ Sebagai yang diurapi, 他是一个受膏者， Yesus datang ke dunia ini menjadi juru selamat bagi manusia-manusia 来 berdosa. 到世界上成为罪人的救主。 Membawa manusia-manusia untuk kembali dapat menyembah dan beribadah kepada Allah yang Maha 那么 Tinggi. 带领世界上的人归回到又真又活的上帝来敬拜他。 Masih ingatkah kita ketika Tuhan Yesus memasuki kota 我 Yerusalem? 们还记得主耶稣进入耶路撒冷的时候， Masa berteriak, Hosana, Hosana bagi anak Daud. 众人呼喊说：“和撒那，和撒那归于大卫的子孙。 Hosana, Hosana bagi dia di tempat Maha 和 Tinggi. 撒那，和撒那归给天上的上帝。 Tahukah kita apa arti 我 Hosana? 们知道和撒那是什么意思 Di 吗？ dalam bahasa aslinya Hosana dapat diartikan sebagai sebuah seruan pujian minta tolong. 和撒那的意思就是说，我求告你，我求救，帮助我， Berilah kiranya keselamatan. 求你赐我救恩， Tolonglah selamatkan 你帮 kami. 助我，你拯救我们。
Masa berteriak Hosana, Hosana kepada Kristus. 众人对于主耶稣呼喊说：“和撒那，和撒那。” Ini adalah seruan yang tepat. 这个是一个正确的呼喊， Karena apa yang akan dikerjakan oleh Kristus 因为 Yesus. 主耶稣基督将要成就的事情。 Karya Kristus di atas kayu salib bukanlah sebuah karya kekalahan. 主耶稣基督在十字架上的作为，不是一个失败的作为， Tetapi justru itu adalah sebuah kemenangan yang gemilang. 它是一个荣誉的凯旋。 Karena justru belenggu dosa dihancurkan. 因为罪恶的捆绑被打败， Maut dikalahkan. 死亡被打败。 Manusia berdosa dapat kembali berlindung kepada 那 Allah yang 么 Maha 犯罪的罪人可以再一次来到上帝的面前投靠他。 Melalui kedatangan Kristus, 那借着主耶稣基督的来到， manusia-manusia berdosa diberikan kesempatan 那么这一些罪人就有一个机会， untuk dapat datang beribadah, bertobat dari kesalahan mereka dan menyembah Allah yang Maha Kudus. 让他们可以离开他们的罪恶，从罪恶当中悔改，敬拜圣洁的上帝。 Saudara-saudaraku yang terkasih 亲 dalam 爱的 Tuhan, 弟兄姐妹们啊， firman telah diberitakan 这一篇道已经被传讲了， bahwa di dunia ini hanya ada dua respon. 在这个世界上只有两个回应， Melawan, memberontak melawan 就 Allah 是抵抗上帝， yang berakhir pada amarahnya yang akan membinasakan kita. 结果他们将要面对上帝的愤怒，并且他们将要灭亡。 Atau beribadahlah kepada Allah dengan takut dan 或 gentar. 者你要存着一个畏惧的心来敬拜上帝，来侍奉上帝 Ia，akan berakhir pada perlindungannya dan berkat kemurahan. 结果你就投靠他，并且蒙福。 Pertanyaannya ada di manakah kita 那 sekarang? 么我们今天在哪里呢？ Apakah kita masih seperti Pontius Pilatus Herodes yang memberontak melawan Kristus Yesus yang diurapinya? 我们还是像本丢比拉多、像希律王、像当时的部分以色列民拒绝他、抵挡他吗？ Atau kita ada di pihak Allah yang menyembah Dia dengan takut dan gentar? 或者我们是站在上帝这一边，我们愿意顺服他，愿意存着一个畏惧的心来敬拜他，来侍奉他呢？ Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们啊， saya tidak tahu sudah berapa lama kita percaya 我不 sama 知道我 Tuhan. 们相信上帝已经信了多 Sudah 久， berapa lama Anda beribadah di Kaimtong? 我不知道你在佳音堂聚会了多久， Tetapi hari ini izinkan saya bertanya satu 但 hal. 是今天准许我问你们一个问题： Apakah yang menjadi respon? 你的回应是什么呢？ Masihkah engkau menjadi seteru Allah? 你还是一个抵挡上帝的人吗？ Masihkah engkau mau mencari Allah dengan caramu sendiri dengan menolak yang 你 diurapi? 还是按照你自己的方法来去寻找别的神吗？ Atau engkau sudah datang dan percaya pada Yesus? 或者你已经来到耶稣面前，已经相信他，已经接纳他，接受他了？ Jika engkau sudah percaya kepada Tuhan kita 如果 Yesus 你已经 Kristus, 相信了主耶稣基督， bersyukurlah kepada Allah. 应当感谢上帝， Beribadahlah kepadanya dengan takut dan 应 gentar. 当存畏惧的心来敬拜他，来侍奉他。 Akuilah dia bahwa dialah Allah yang memerintah di sorga dan di 你 bumi. 要承认他是坐在天上地上统管万有的 Dan 上帝。 beritakan kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitarmu. 你要传给在你周边的人，这件 Kepada 事 anak-anakmu, 传给你的孩子们、 cucu-cucumu, 你的孙子们， tetangga-tetanggamu, 传给你的邻舍 atau 听， bahkan pasanganmu kalau masih hidup. 传给你的配偶， Kepada 如果他还在， semua orang yang Tuhan tempatkan. 传给所有上帝安立在你周边的 Agar 人， mereka pun punya respon yang benar. 好让他们也可以拥有一个正确的回应。 Namun jikalau ada 1-2 orang di antara Bapak Ibu 但是如果你们当中有一个、两个人， yang sampai hari ini terus beribadah di rumah Tuhan, 如果你继续在这边做礼拜， tetapi engkau belum sungguh-sungguh menerima 但 Kristus 事实上 Yesus, 你的心里还没有真正实实的接纳他为你的救主， maka izinkan hari ini saya berkata 那么 kepada 今 Anda, 天容许我对你们说， Tuhan Yesus pernah berkata, 主耶稣曾经说过， Akulah jalan dan kebenaran dan 我 hidup. 是道路，我是真理，我是生命。 Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak 若 melalui 不借 aku. 着我，没有一个人能够来到父那里去。 Dia adalah yang diurapi. 他是上帝所告的那一个人， Dia adalah Sang Mesias. 他是弥赛亚。 Hanya melalui dia kita dapat datang beribadah kepada 只 Tuhan. 有借着他，我们才能来到上帝面前敬 Maka 拜。 hari ini maukah engkau menerimanya? 所以你今天愿意接纳他吗？ Jikalau engkau tidak pernah mengundang dia, 如果你从来没有邀请过他， berdoalah secara pribadi. 你就个人做个祷 Bilang 告， sama Tuhan, ampuni aku 对 Tuhan. 主说：“主赦免我， Ampuni kalau aku selama ini menjadi seteru. 如果我
都拒绝你，抵挡你，赦免我。 Aku mengaku aku berdosa. 我承认我是一个罪人， Aku mau bertobat. 我要悔改， Aku mau beribadah kepadamu dengan takut dan 我 gentar. 要存着一个敬畏的心来敬拜你，来服侍你。 Karena aku tahu aku harus menerima berkat-Mu dan bukan murka. 因为我要接受你的祝福，不是你的愤怒。 Jika engkau belum percaya, 如果你还没有相信的话， berdoalah. 你祷告吧， Undang Tuhan Yesus. 邀请主耶稣基督。 Kiranya Tuhan Yesus berbelas kasihan 但愿主耶稣怜悯你， dan juga mengampuni, 并且赦免你， memberkatimu, 祝福你， dan memberimu kesempatan untuk dapat beribadah kepada Allah yang memerintah di sorga dan di bumi. 并且给你一个机会来敬拜他，侍奉那位宝座在天上地上统管万有的上帝。 Kiranya Tuhan memberkati kita 但愿上帝祝福我们 di 每一个 dalam 人， masa-masa lain ini, 在这个大斋节期间， sehingga kita semakin mengingat siapa kita 好让我们更多的纪念我们是谁， dan respon kita 我们的回应是什么。 di hadapan 在 Tuhan. 上帝面前， Mari kita tundukkan kepala. 我们一起低头祷 Kita 告。 berdoa. 我们祷告， Saya minta kesediaan penginjil Mika memimpin kita dalam 我 doa. 们一起低头祷告。天父上帝，我们感谢你，在大斋期的第二主日，你用你宝贵的话语来提醒我们，来彰显你自己是坐在天上地下统管万有的上帝。你是配得我们的敬拜、我们的赞美、我们的服侍，我们的一生一世应该是服侍你的。但是主，很多时候世上的人不明白这个真理，他们拒绝你。但更遗憾的是，不少的弟兄姐妹们，有的时候心里面还没有完全的、真正实实的接纳你、承认你、敬拜你。我们祷告主，求你自己眷顾我们对你的信心。如果你发现到在我们当中还有人还没有完全相信你的，还有一些人心里面是抵挡你的、不承认你的，主啊，怜悯他们，求你施恩、开路，给他们机会，让他们可以来到你的面前，让他们可以悔改，可以认识你，可以敬拜你，一生一世服侍你。如果我们当中大部分已经是承认你的、属于你的人，求你眷顾我们的信心，让我们一生忠心跟随你、服侍你到老，不退后、不离开你。感谢主，求你的圣灵把你的话语放在我们心里面，刻在我们心板上，并且你圣灵与我们同在，让我们可以时时刻刻记得我们是相信你的人。也求主祝福我们。感谢耶稣，听我们的祷告，奉耶稣的名求，阿门。 Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap 主耶 kita. 稣祝福我们每一个人。